Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita kembali ke pembelajaran tajuk poligon. Okey, ini adalah video part 3. Okey, di mana dalam video part 1 sebelum ini kita belajar mengenali tentang jenis-jenis poligon dan juga kita mengenali di mana kedudukan axis of symmetry. Manakala dalam video part 2 pula kita belajar macam mana nak construct regular polygon. Kita dah belajar cara nak construct equilateral triangle, kita dah belajar macam mana nak construct square. Okey, dalam part 3 ini dia lebih kepada calculation yang melibatkan angle yang wujud dalam kita punya polygon. Baik, sebelum kita teruskan dengan calculation, kita kena kenal dulu kat mana kedudukan angle ni. Okey, angle lah, bukan angel. Angel lain, angel pari-pari, angle sudut. Okey, dalam setiap poligon ada dua jenis angle iaitu interior angle dan exterior angle. Okey, kalau kita tengok dalam nota ini, gambar rajah ini, alright, ada 6 huruf yang ditandakan dalam kita punya poligon tersebut. Ni poligon lah ni. Okey, ada 6, 6 A, B, C, X, Y, Z. Okey, untuk huruf A, huruf B dan huruf C, ini adalah huruf untuk interior angle. Okey, alamak, hilang. Okey, ini adalah huruf untuk interior angle. Okey, sebab dia berada di dalam poligon. Manakala untuk X, Y dan Z, okey, untuk X, Y dan Z, ini adalah untuk exterior angle sebab dia berada di luar poligon. Okey, boleh faham setakat ni? Yang mana yang duduk di dalam poligon itu adalah interior angle, yang mana yang duduk di luar poligon itu adalah exterior angle. Itu cara kita nak bezakan between interior dan juga exterior angle. Okey, boleh faham setakat ni alright. Okey, sekarang ni kita pelajari tentang total sum of interior angle, hasil tambah. Sum tu adalah hasil tambah. Okey, hasil tambah interior angle. Okey, kita ada 6 poligon yang kita dah kenal sebelum ni, bermula dengan triangle sehinggalah poligon yang last sekali yang ada sisi 10, decagon. Okey, so kita ada 6 poligon. Baik, dalam setiap poligon ini mempunyai sum of interior angle yang berbeza-beza. Okey, cara kita nak tentukan sum of interior angle, kita akan menggunakan formula yang telah dinyatakan dalam kita punya nota, iaitu formula this one. Okey, di mana formula dia adalah n tolak 2 kali 180. Okey, n. Okey, kita mulakan dengan huruf n dahulu. Apa yang dimasukkan dengan huruf n kat sini? Allah, tak nampak. Kita kena guna pen color lain baru nampak. Okey, n kat sini. Okey, n ini membawa maksud the number of side of the polygon. Number of side. Okey, n tu mewakili bilangan sisi. Okey, sebagai contoh quadrilateral. Quadrilateral ni macam mana? Sisi 4. So sisi 4, side dia ada 4 lah. So bila side dia ada 4, so n dia sama dengan 4 lah. Okey, so total of sum interior angle kurungan 4 minus 2 times 180. So you will get 360. Means that dalam satu poligon quadrilateral, okey, dalam satu poligon sisi 4, hasil tambah sudut dalaman dia adalah 360. Okey, ada 4 bucu kan? So ada 4 sudut. So kalau kita tambah 4 tu, so nilai dia akan jadi 360. Okey, kita tengok example yang kedua melibatkan hexagon. Okey, hexagon. Hexagon ada berapa sisi? Hexagon ada 6. Jadi n dia sama dengan 6. So, nak dapatkan total sum of interior angle untuk hexagon, kita guna formula yang sama, cuma kita tukar nilai n. So, kurungan 6 minus 2 times 180. So, dapatlah 2720. Membawa maksud, okay, hexagon ada 6 bucu. Jadi, ada 6 interior angle. So, bila kita tambah ke 6 interior angle itu, so total dia akan jadi 720. Okey, cuba tengok kat sini guys. Please take note and refer to number of side macam yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, boleh faham? Jadi, kamu bolehlah try untuk dapatkan sudut untuk pentagon and then heptagon. Guna formula yang sama, cuma kena tahu number of sides. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, tadi kita sentuh tentang sum of interior angles.
Okay, sum of interior angles, di mana formula dia tadi adalah n minus 2 times 180. Make sure n minus 2 tu dalam kurungan n minus 2 dalam kurungan so itu adalah formula untuk sum of interior angle. Okay, untuk exterior angle pula, exterior angle, the sum of exterior angle semua untuk polygon, mana-mana polygon, tak kira lah pentagon ke, quadrilateral ke, heptagon ke, decagon ke, nonagon ke, apa-apa gon sekalipun, alright, dia punya total sum of exterior angle dia adalah 360. Okay, 360. Sama saja untuk semua polygon. Alright. Okay, dalam example 4 ada dua soalan A dan B. Ini adalah ini adalah soalan yang melibatkan aplikasi formula untuk dapatkan total sum of interior angle. Okey, ini aplikasi pemahaman. Tahu ke tak tahu yang hasil tambah exterior angle adalah 360? Okey, kita tengok example 4A. Calculate the value of x for the diagram below. Okey, kalau kita tengok ada 3 sudut dalam soalan A ni, sudut 120, sudut 160 dan sudut x. Kalau kita tengok ketiga-tiga sudut ini berada di luar poligon. Okey, dia berada di luar poligon. Jadi bila berada di luar poligon, dia dipanggil sebagai exterior angle. Okey, ada berapa exterior angle? Ada 3. Sebab apa ada 3? Sebab bentuk poligon tu adalah triangle. Kalau bentuk dia adalah quadrilateral, ada 4 lah sudut exterior. Boleh faham setakat ni? Okey. So, dia ada 3. Jadi, macam yang cikgu cakap tadi, semua poligon sum of exterior angle dia adalah 360. So, inilah kefahaman yang kita gunakan. So, x tambah 160 plus 120 is equal to 360. Okay. So, last kali you will have x is equal to 80 degree. Okay. So, nilai x tu adalah 80 darjah. Okay. Boleh faham setakat ni alright. Baik. Cuba you tengok kotak tips kat sini. Formula, ada satu formula yang diberi 360 bahagi dengan n. Okey, ini nak tentukan exterior angle of a regular polygon. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh, ini adalah bentuk square. Okey, ini adalah dia punya exterior angle. Okey, so kita nak dapatkan sudut di setiap exterior angle ini. Jadi kita boleh guna formula 360 divide by n. N tu seperti biasa, itu adalah number of side. Jadi dalam kes kita ini nak dapatkan exterior angle untuk square ni 360 divide by 4. So you akan dapat 90 degree. That means sudut interior angle kat sini semua 90 darjah. Okey, yang ni pun 90 darjah, yang ni pun 90 darjah, yang ni pun 90 darjah. Okey, boleh faham setakat ni itu penggunaan formula 360 over n. Tapi kena ingat, formula ini hanya untuk regular polygon sahaja. Okey, irregular polygon tak boleh apply formula ni. Okey, boleh faham Okey, tadi kita belajar macam mana kita nak tentukan sudut bagi setiap exterior angle bagi regular polygon. Okey, sudut di setiap exterior angle bagi regular polygon. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak tentukan sudut interior angle bagi regular polygon. Interior pula. Tadi exterior, ni interior. Okey, tengok example 5. Calculate the value of interior angle for a regular hexagon. Okey, first kali kita kena tahu hexagon. Hexagon ada berapa sisi? Hexagon ada 6 sisi. Okey, so kalau ada 6 sisi, n sama dengan 6. Okay, alright. Okay, formula yang akan digunakan untuk menentukan interior angle adalah this one. Okay, ini adalah formula untuk mencari interior angle. Kalau formula tadi, yang n tolak 2 times 180, ini adalah formula untuk sum. Okay, sum of interior angles. Okay, sum of interior angles.
Okay, untuk formula this one, ini adalah formula untuk interior angle. Beza nah. Jangan pula confuse. Dua-dua ni macam sama je. Beza. Memang sama, tapi mencari maklumat yang berbeza. Okay, yang ditulis dengan tulisan merah itu adalah sum of interior angle. Yang ditulis dengan pen hitam itu adalah mencari interior angle. Okay, untuk berbalik kepada example 5. So, kita nak dapatkan sudut pada setiap interior angle, sudut interior angle pada setiap bucu. Jadi 6 minus 2 times 180. So you akan dapat sum of interior angles, iaitu 720 bahagi dengan n. Okay, n apa dia? Number of side. So bahagi dengan 6. So 720 bahagi 6. So kamu akan dapat 120. Jadi untuk hexagon, ni hexagon ni, cantik hexagon cikgu. Okey, jadi untuk hexagon, setiap sudut sini, setiap sudut kat bucu ni, nilai dia adalah 120. Okey, boleh faham Okey, itu saja untuk video part 3. Alright, mempelajari macam mana nak mencari angle, interior angle dan exterior angle. Okey, boleh faham Okey, itu saja kelas. Okey, selamat mencuba.